bersempena dengan Hari Wanita hari ni, Nas. Yep. Sebenarnya banyak benda kita tak tahu tentang wanita ni, Nas. Ya ke? Contohnya, Engkau lain lah. Engkau memang kaki wanita kan. Aku banyak tak tahu lagi. Apa dia? So, Contoh dia. wanita pertama diciptakan siapa? Kalau wanita pertama dicipta, mestilah. Tak, kau tak jawab. Alah. Aku tak nak tanya kau. Kau tanya. Aku Aku nak jawab. So, wanita pertama masuk syurga siapa? Wanita pertama yang pernah masuk syurga. Wanita pertama pilihan kau siapa? Okey. Wanita pertama jadi isteri kau siapa? Kan. Okay. Wanita dia. So hari ni kita bersama dengan Ustaz Ashraf Amirul. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz Sihat. Tak muda lagi Ustaz. Betul. Baru 27 tahun. Aku dah berkenalan dulu dah. Ustaz juga merupakan seorang doktor Ustaz di Ya, HKL. betul. Doktor dekat HKL. Doktor apa tu Ustaz? Doktor perubatan. Oh. Dia akan 2 tahun dulu, and then baru kita pilih lah nak bidang ortopedik ke, bidang medical ke, surgical ke. Okey. Dia kena lalui 2 tahun dulu. So maknanya kita dah ada 2 orang Ustaz Dr. Ashraf. Kat saya ni. Satu Ustaz Dr. Ashraf Suarin. Itulah. Maafkan saya, doakan saya. Itu yang apa nama, Dr. PhD. Iyalah. Ni doktor pemudahan. Doktor asal mana? Saya asal Kelantan. Okey. Asal Kelantan, and then dapat tawaran kat HKL, datang sinilah. Ya lah sini. Tapi followers kat YouTube lagi padu. Oh, baru. So, Ustaz, ini yalah kita nak sembang pasal wanita, sebenarnya Boleh. wanita hari ni kan. Wanita pertama yang diciptakan siapa, Ustaz? Ustaz. Hari wanita. Hari wanita. Fakta ni. Fakta kan. Fakta ni fakta. Apa ni fakta? Okay, bismillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Mawi, and then Anas. Okay. Yeah, sama-sama. Wanita pertama yang diciptakan, bila kita nak bercakap Mawi kita bercakap pasal wanita yang pertama diciptakan, secara automatik kita akan bincang dulu siapa sebelum dia. Siapa sebelum sebelum wanita wanita? tu? Siapa sebelum wanita tu? Betul juga kan. Dan siapa yang menjadikan manusia itu, tak lain tak bukan, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Sebab itulah bila mana kita tengok Quran balik dalam suratul Baqarah, Allah kata Allah nak jadikan satu makhluk di bumi. Lalu ketika itu tanya para malaikat kepada Allah, mengapa Allah kamu nak jadikan satu bangsa yang memecah belah, berperangan, bergaduh, kacau bilah dan sebagainya. Walhal kita ni selalu bertasbih, selalu memuji kamu ya Allah. Dan ketika itulah para ulama kita bincang, bagaimana malaikat ni boleh tahu, yang manusia jenis macam kita ni selalu bergaduh kan. Betul. Tak payah hutang, gaduh kan. Tak Kalah suka bola pun gaduh. bola gaduh kan. Betul. MU kalah. Itu pun asyik gaduh. Sebab itulah ulama kata, rupa-rupanya ketika itu, bumi ketika itu sudah pun ada satu bangsa yang digelarkan sebagai bangsa jin. Mereka lah yang musnahkan, berperang dan sebagainya. Disebabkan itulah bangsa manusia ni antara bangsa yang paling junior di alam ni. Okey. Sebab kita ada 5 bangsa, betul tak? Dekat pada mahsyar Allah akan bangkitkan 5 bangsa. Okey. Yang pertama Allah akan bangkitkan manusia. Kita lah. Okey. Yang kedua Allah akan bangkitkan jin. Jin. Yang ketiga seluruh para malaikat. Okey. Dan yang ketiga iblis, Yang dan yang keempat Yang keempat. binatang. Haiwan Binatang, haiwan semua akan dibangkitkan. Cuma jangan tanya macam mana ikan dibangkitkan. Jangan tanya soalan macam tu. Baik. Maka dikarenakan itulah para malaikat tanya kepada Allah. Allah kata, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Lalu Allah mengarahkan malaikat pergi dekat bumi, ambil satu tanah. Yang dimaksudkan oleh ulama, tanah tu bersifat dengan basah, lembap. Maka ambil dan dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah hamparkan. Jasad Nabi Adam telah pun diciptakan. Terlantar. Bentuk 60 hasta. Maka ketika itulah bila mana diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ketika itulah Allah memasukkan roh Nabi Adam melalui kepala. Lalu Nabi Adam menceritakan, tak kala aku roh sampai ke mata aku, ketika itu Nabi Adam melihat buah-buahan dalam syurga. Lalu roh sampai di bahagian perut aku, ketika itulah aku terasa nak makan buah-buah dalam syurga dan aku nak bangkit. Dan ketika itulah Allah mengatakan kesuruhan kepada manusia, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Tapi ketika mana Allah baru saja nak masukkan roh dalam jasad Nabi Adam, ketika itulah para malaikat dengan iblis datang. Iblis sudah pun ada dekat langit.
Macam mana cerita tu iblis boleh berada kat langit? Kena panggil lain kali lah. Itu bab lain. bab lain lah. Itu bab iblis. Itu bab Ini iblis. jenis wanita dah. Lalu Itu tunggu ada hari iblis ke ada tak ada iblis? Sambutan tak ada. ketika tu iblis kata kepada Adam, iblis masuk dalam jasad Nabi Adam, manusia ini ataupun makhluk ini bersifat dengan lemah dan dalamnya kosong. Bersifat dengan takabur, dan ketika itulah dalam keadaan semua para malaikat sujud kecuali iblis. Dan Allah bagi tahu kepada Adam, wahai Adam, kamu boleh makan, kamu boleh minum, tinggallah dekat syurga. Sebab itulah Nabi Adam dilahirkan pada hari Jumaat, wafat pada hari Jumaat dan diturunkan ke bumi pada hari Jumaat. Dan ketika itulah Nabi Adam duduk dalam syurga, dia terasa kosong. Kosong. Dia terasa kosong. Sebab itulah Tak teman manusia. dah ni. Betul. Lumrah manusia kena ada peneman. Dan peneman dia tak boleh satu spesies dengan dia. Dia kena berlawanan spesies, iaitu wanita. Wanita. Tak boleh melawan fatrah yang asal, yang mana lelaki memerlukan wanita, wanita memerlukan lelaki. Dan ketika itulah Nabi Adam kata kepada Allah, dalam keadaan Allah sudah pun tahu yang mana Adam ni kekosongan dan sebagainya, maka Allah dalam keadaan satu hari Nabi Adam, hari yang sama dalam syurga, Nabi Adam tengah tidur, ketika itulah Allah menjadikan kejadian yang sangat cantik. Kerana lelaki yang paling kacak adalah semua para nabi dan para rasul. Wanita paling cantik siapa? Isterinya. Betul. Isterinya Nabi Adam AS, Sayyidatuna Hawa. Hawa lah wanita yang paling cantik, paling lawa. Antara wanita yang cantik juga adalah isteri kepada Nabi Musa AS. Antara isteri yang paling cantik juga isteri kepada Nabi kita SAW, Sayyidatuna Khadijah. Jadi ketika itulah dijadikan Nabi Adam, dijadikan Siti Hawa sikit lagi, dan ketika itulah Allah kata kepada Nabi Adam dan Hawa, kalian boleh makan dan boleh tinggal dekat dalam syurga kecuali satu pokok, dan musuh kalian adalah iblis. Tapi iblis koda. Maka ketika itulah diluruhkan pakaian mereka dan diturunkan ke bumi, dan dihiduplah mereka berdua dekat bumi. Itu sajalah secara ringkas. Jadi wanita pertama adalah Hawa lah. Hawa alaihissalam. Kita boleh sebut Hawa alaihissalam? Boleh. Boleh. Aku kena tanya dulu Ustaz. Hawa alaihissalam ke? Aku tak tahu, aku ingat kan. Siti Hawa Ingat kan Hawa tu lain. Jadi ini adalah fakta Betul. Fakta pertama. Ya, betul. Tapi Allah ada ceritakan ke sejarah ciptaan Hawa ni daripada apa? Ada tanah juga ke apa? Tak ada Tak ada. Dia Dia tiba-tiba dihadirkan saja ada khilaf para ulama. Ada Itu ada khilaf para ulama. So tak payah bincang lah hilaf ni. Khilaf tak payah bincang. Tak payah bincang lah Panjang. So dalam Quran terus kata Hawa menemani Adam. Menemani Adam Wanita diciptakan. pertama. Okey, itu fakta.